Kita ingin memberikan dan juga mengajak anda kesedaran tentang untuk kita menghentikan keganasan terhadap wanita, dan juga ini kempen yang disegerakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Suka untuk saya mengungkap seperti mana sabda baginda Rasulullah SAW yang telah pun bersabda, ingatlah berbuat baiklah kepada wanita jika mereka melakukan perbuatan nista, maka tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Jika ia mentaati kalian, maka janganlah berbuat anaya terhadap mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ini merupakan antara yang pernah dinyatakan dan juga dikongsikan berkenaan tentang bagaimana peranan seorang lelaki dan juga wanita itu saling melengkapi dan juga tidak mengasari wanita, khusus untuk kita bercakap tentang tidak mengasari dan juga memberikan keganasan terhadap wanita. Untuk itu saya amat bersati bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Datuk? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Sehat Ismail. Ismail apa khabar? Sehat Alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah. Sehat. Mantap, segar pagi ini. Kita bersua kembali Datuk untuk kita bercakap lebih lanjut tentang kempen hentikan keganasan terhadap wanita. Kita sedia maklum keganasan wanita itu masih lagi berlaku saban hari, tetapi untuk kita memupuk kesedaran itu ia merupakan suatu tugas yang perlu diletakkan di peringkat akar umbi. Jadi bagaimana kempen ini dan juga bagaimana juga yang digerakkan oleh pihak kementerian dalam melaksanakan kempen hentikan keganasan terhadap wanita itu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ismail. Apabila kita sebut tentang kempen keganasan terhadap wanita, ini merupakan satu kempen yang kita sambut sebenarnya setiap 25 November setiap tahun, dan dia adalah sambutan Hari Menangani Keganasan Wanita peringkat dunia. Bukan sahaja di negara kita, malah di seluruh dunia ya. Dan kempen ini adalah sebenarnya untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat untuk hentikan segala bentuk keganasan terhadap wanita, dan juga untuk kita tingkatkan lagi kesedaran untuk mewujudkan persekitaran yang selamat, dan kita juga untuk mengajak masyarakat supaya sama-sama menghormati wanita. Dan ini adalah bertepatan sebagaimana firman Allah Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka iaitu kaum wanita dengan cara yang ma'ruf. Ini merupakan satu perintah daripada Allah kepada semua golongan. Dan apabila kita sebut wanita, bukan sahaja isteri, dia adalah ibu kita, dia adalah anak kita, dia adalah kakak kita, dia adalah jiran kita, dia adalah mungkin pekerja kita. Di mana saja kita mesti sama-sama hormat menghormati. Bukan saja kepada wanita, sebenarnya kita lelaki dan wanita kita kena saling hormat menghormati. Ya, kalau kita sedia maklum juga peranan keluarga itu juga banyak bermula juga daripada wanita, hasil daripada apa yang dibawa oleh ibu dan juga isteri, dan ini juga merupakan salah satu daripada kebertanggungjawaban seorang lelaki ataupun suami untuk menjaga, memberikan nafkah dan sebagainya. Cuma apabila kita bercakap tentang gambaran situasi semasa dalam kalangan masyarakat, apakah yang boleh diterjemahkan mengenai situasi yang sedang berlaku ketika ini dalam konteks keganasan terhadap wanita? Ya, terima kasih Ismail. Apabila kita sebut tentang peranan keluarga, sebenarnya adalah sangat penting dalam pembentukan peribadi anak-anak. Sebenarnya apabila kita buat kajian, di antara faktor, salah satu di antara sikap masyarakat, sikap individu itu berpunca daripada pendidikan masa kecil. Jadi apabila dididik dengan sejak kecil dengan menghormati, dengan sikap berakhlak, dengan sikap beradab, ini sebenarnya akan membawa perwatakan dia sehingga dewasa. Dan kita kena ingat, apabila seseorang itu ada ilmu yang tinggi tetapi tidak ada adab, tidak ada nilai sebenarnya. Contoh, dia ada ilmu, dia memang kedudukannya tinggi, kelulusannya tinggi, tetapi nilai budi pekertinya kurang, tak hormat. Maknanya masyarakat tidak akan menghormati golongan yang kurang akhlak. Jadi sebab itulah saya nak menekankan di sini ialah kita dalam matlamat kita untuk memenuhi aspirasi negara kita yang telah disarankan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk lahirkan satu keluarga Malaysia yang sejahtera. Maka dia bermula daripada keluarga. Jadi untuk kita sama-sama menangani isu ini, peranan keluarga sangat penting. Bagaimana untuk membentuk kepribadian anak-anak yang mempunyai budi pekerti yang mulia, yang tinggi akhlaknya, yang tahu menghormati orang tua, yang tahu menghargai orang di sekeliling. Itu adalah sangat penting dalam kita membentuk masa depan yang cemerlang untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera. Apabila Datuk bercerita tentang ilmu tadi, saya teringat
ingat perumpamaan mengatakan ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Jadi perkara itu perlu disinkronikan dan juga dijelaskan secara bersama. Yang berhormat Datuk, ya, untuk kita melindungi wanita ini, bagaimana wanita boleh melindungi diri mereka untuk tidak dieksploitasi, kerana kita sedia maklum keganasan ini bukan hanya berbentuk keganasan fizikal, seksual, dia juga termasuk dari segi pengabaian, kecuaian dan juga eksploitasi terhadap mungkin peranan dan juga fungsi wanita itu sendiri. Jadi apakah perlindungan-perlindungan yang boleh disediakan oleh wanita itu secara kendiri, Datuk? Ya. Yang pertama, wanita itu sendiri kena ada jati diri supaya dia tidak diperlakukan dengan sesuatu yang tak elok. Dan dia kena ada ilmu, dia kena celik ilmu, terutama ilmu undang-undang itu sendiri. Dia kena tahu hak diri dia. Seorang wanita dia kena berani untuk tampil ke hadapan. Sekiranya dia diganasi, dia dilakukan sesuatu tak betul, maka dia kena berani untuk menyampaikan maklumat kepada pihak wajib. Dan di kementerian kita menyediakan talian khas, talian kasih 15999 dan juga talian WhatsApp 0192615999 untuk mendapat sebarang aduan. Dan talian ini bebas tu 24 jam. Dan di samping itu kita di kementerian kita ada pelbagai program yang untuk kita membantu golongan ini. Di antaranya kita mewujudkan pusat sokongan sosial setempat, PSS. Ada yang statik yang bergerak, ada yang juga yang mobile yang bergerak untuk memudahkan supaya mereka boleh menyampaikan aduan. Dan kita menyediakan rumah pelindungan dan kita ada rumah tempat selamat. Dan sekarang ini kita buat kerjasama dengan Kementerian Agama, iaitu sebagai pusat transit untuk bagi mereka yang berdepan dengan isu-isu keganasan itu untuk memudahkan mereka mendapat perlindungan. Contoh di masjid di wilayah Persatuan kita ada 2 masjid dan kita ada juga kerjasama dengan beberapa masjid yang lain sebagai tempat aduan. Dan alhamdulillah sekarang ini pihak masjid juga bersama dengan kita, ya, di mana kita memberi kursus dan latihan bagaimana untuk menangani sekiranya ada isu-isu yang berkaitan dengan keganasan rumah tangga supaya mereka pihak masjid juga boleh membantu. Dan alhamdulillah Ismail, sekarang ini kita ada skop wajah. Skop wajah yang kita target untuk mencapai 1,000 dah, sekarang dah lebih 100,000. Sudah capai, Datuk. Ya, 100,200 orang dah sekarang. Alhamdulillah skop wajah kita. Yang mana skop wajah ni kita beri kursus dan latihan untuk sama-sama berada dalam komuniti untuk menangani apa jua bentuk keganasan, ya. Kita terutama terhadap wanita, ya. Wanita anti jenayah. Wanita wajah, wanita anti jenayah. Yang mana peranan skop wajah ini sangat penting sebagai perantara antara komuniti dengan agensi kerajaan untuk menyampaikan sekiranya mereka memerlukan bukan setakat isu berkaitan dengan keganasan, tetapi bantuan-bantuan yang diperlukan yang lain boleh disampaikan oleh pihak skop wajah sebagai mata telinga kepada kerajaan kita. Jadi saya sangat berterima kasih dan mengucapkan tahniahlah kepada skop wajah kita dan terima kasih kepada semua pihak yang membantu untuk sama-sama kita mencapai hasrat yang murni ini. Alhamdulillah dengan penyertaan daripada golongan masyarakat juga membantu merealisasikan hasrat kementerian untuk melaksanakan objektif yang ingin dicapai. Yang berhormat Datuk, juga selepas 100 hari ataupun penilaian kepada 100 hari, pihak kementerian juga amat penting untuk kita menilai dasar-dasar yang dilakukan dan juga inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Maka dalam perihal ini, bagaimana Datuk boleh menterjemahkan tempoh 100 hari untuk penilaian bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat? Alhamdulillah, setakat ini kita telah mencapai objektif semua yang kita target untuk kita capai dalam dinas 1 hari itu. Alhamdulillah, dan di antaranya kita melihat kejayaan kita membawa program-program yang memberi manfaat terutama kepada wanita, OKU, dan juga untuk kita mengadakan target kita iaitu sukarelawan kita untuk memastikan keberkesanan apa jua objektif yang kita nak capai ini dapat capai dengan jayanya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bukan setakat 1 hari sebenarnya Ismail. Kita letakkan target kita untuk kita sepanjang tahun, malah sepanjang tempoh amanat yang diberi kepada kami ini, kami nak berusaha yang sebaik mungkin. Dan alhamdulillah, maknanya InsyaAllah bermula pada petang ini pun kita ada retreat di peringkat kementerian untuk melihat keseluruhan semua fungsi dan peranan kementerian yang melibatkan 8 kumpulan sasar di bawah kementerian kami supaya kita dapat laksanakan dengan yang terbaik. Dan insyaAllah apa yang saya nakkan ialah kerjasama. Sebab di kementerian ini peranan kami tak cukup dengan hanya kementerian saja, kita saja. Kita mesti berkolaborasi dengan kementerian lain, mesti ada kolaborasi dengan agensi-agensi lain, termasuk juga kerajaan-kerajaan negeri dan juga termasuk sektor swasta
NGO. Sebab ini sangat penting untuk memastikan kumpulan SASA di bawah kementerian kita itu dapat kita santuni dengan yang terbaik. Di antaranya OKU, warga emas, kanak-kanak, wanita, keluarga, golongan gelandangan, apa, semua ini adalah satu tugas yang sangat berat sebenarnya. Jadi sebab itulah saya melihat Kementerian Wanita adalah satu kementerian yang sangat penting sebab dia menjaga insan, dia menjaga manusia itu sendiri. Itulah cabaran yang ada pada kami, Ismail. Ya, insya-Allah kita saling menyantuni antara satu sama lain. Yang berhormat Datuk, sudah pasti kalau kita merujuk dan juga melihatkan kepada bagaimana pembentukan sesebuah keluarga, pembentukan masyarakat yang syumul itu, kita perlu berbalik kepada asas prinsip kita mengamalkan cara hidup dengan cara Islam, dan juga bagaimana Islam juga menegaskan tentang untuk kita menghormati antara satu sama lain, malah meletakkan wanita pada kedudukannya yang tersendiri dan juga kedudukan yang tertinggi. Jadi bagaimana yang berhormat Datuk melihat kita berbalik kepada nilai-nilai ajaran Islam supaya masyarakat kita ini melihat dan juga mengamalkannya supaya tidak berlaku perkara-perkara seperti yang pernah berlaku sebelum ini. Ya, Masya Allah. Sebenarnya Islam itu adalah cara hidup yang terbaik yang telah diturunkan oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghaira al-Islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih yang lain daripada Islam, Allah tak akan terima. Ini penegasan Allah bagaimana Islam itu adalah is a way of life. Bagaimana cara hidup yang sangat lengkap. Dia meringkupi isu berkaitan dengan pembinaan peribadi, pembinaan keluarga, pembinaan masyarakat, malah di sudut pentadbiran dan negara. Dan Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Dalam kita menangani segala permasalahan yang ada masa pada hari ini, kita kena kembali kepada skill hidup yang sebenar. Bagaimana kita nak bina keluarga. Jadi sebab itulah saya mengharapkan dalam kita pembinaan keluarga, dalam kita nak melahirkan keluarga yang sejahtera, untuk kita tangani apa jua bentuk keganasan. Yang pertama sekali ialah ilmu. Ilmu dia tak cukup hanya dengan dengan hanya kita disiplin diri tanpa ilmu. Jadi insya-Allah dengan ilmu yang ada dan kita beramal dengan ilmu Islam yang diajarkan, dan bagi kaum non muslim juga saya kira dia ada cara hidup dia yang sesuai, dan ini telah ada panduannya. Setiap agama ada panduan dia. Jadi kalau kita berpegang dengan agama dan bertepatan dengan perkara 3 perlembagaan Malaysia, dan gitu juga bagaimana panduan kita Islam sebagai agama persekutuan, saya kira setiap masyarakat yang berpandu kepada agama, insya-Allah kita dapat menyelesaikan segala masalah, sama ada masalah rumah tangga, masalah keganasan, apa jua isu masyarakat kita dapat selesai sekiranya kita pegang teguh kepada ajaran Islam, insya-Allah. Yang berhormat Datuk, baik sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, sudah pasti ramai yang mengagumi kepribadian baginda Rasulullah SAW untuk dijadikan contoh, apatah lagi kepada umat Islam khususnya untuk dijadikan role model ataupun suri teladan bagi melihat kepribadian itu boleh diterjemahkan serba sedikit dalam kehidupan seharian. Bagaimana yang berhormat Datuk untuk meletakkan ketua keluarga itu, kepribadian baginda Rasulullah SAW adalah sesuatu yang terbaik untuk dicontohi oleh kaum lelaki khususnya dalam melihat membawa keluarga dan juga menyantuni isteri masing-masing. Ya, Masya Allah, sebenarnya peranan seorang ketua keluarga itu sangat penting. Malah lelaki ini ada tanggungjawab yang sangat penting. Dan lelaki ini yang kita nak lahirkan adalah lelaki yang qawam, yang lelaki yang bertanggungjawab, yang kuat. Dia adalah bukan semata-mata sebagai ketua keluarga, tetapi dia mendidik keluarga. Jadi ini sangat penting. Apabila satu keluarga itu dipimpin dengan ketua yang hebat, ketua yang baik, insya-Allah dia akan melahirkan kepimpinan yang baik dalam rumah tangga. Jadi insya-Allah dalam masyarakat hari ini saya kira sebenarnya kalau kita kembali kepada model Nabi SAW, bagaimana Rasulullah SAW menunjuk contoh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah contoh terbaik, dan Nabi kata, aku adalah yang terbaik di kalangan kamu. Dia yang terbaik, dan Rasulullah menyebutkan siapa adalah lelaki yang terbaik? Lelaki yang terbaik kepada ahli keluarganya. Jadi sebab itulah saya menyarankan supaya setiap bapa, setiap keluarga berperanan, tanggungjawab kita bukan semata-mata memberi makan minum kepada anak-anak, memberi kemewahan dari sudut kehidupan fizikal, tetapi yang paling penting bagaimana kita membentuk hala tuju keluarga kita, anak-anak kita mempunyai kepribadian yang tinggi, mempunyai cara hidup yang jelas, supaya mereka menjadi insan yang berguna, bukan setakat berguna di dunia tetapi berjaya sampai ke syurga. Itu yang kita nak harapkan. Jadi kita harapkan kita sama-sama berusaha untuk kita melahirkan keluarga yang selamat, sejahtera, dan masyarakat kita selamat daripada apa jua bentuk keganasan. Sebenarnya yang ganas ni bukan manusia, sebenarnya biasa binatang yang ganas ni. Jadi tak sepatutnya
sepatutnya insan yang berakal melakukan keganasan sesama keluarga sendiri, tak sepatutnya. Dan sepatutnya tindakan tidak berperi kemanusiaan itu dilakukan ya. Yang berhormat Datuk, harapan daripada Yang Berhormat Datuk mewakili Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk melihat antara agenda-agenda yang akan diteruskan dan juga akan terus dirancangkan oleh pihak kementerian dalam usaha kita untuk menangani masalah isu keganasan terhadap wanita di samping pembinaan sebuah keluarga yang syumul dan juga keluarga yang baik untuk menjadi penerusan kepada komuniti yang konklusif juga. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada sokongan dan dukungan daripada pelbagai pihak dalam membantu untuk kita melahirkan sebuah masyarakat yang sejahtera. Tanpa sokongan dan dukungan daripada semua pihak, pasti kita tidak akan berjaya. Yang paling penting dalam kita melaksanakan ini ialah niat dan nawaitu kita yang betul, yang ikhlas untuk sama sekiranya kita mencapai yang terbaik dalam hidup dan disiplinkan diri, insya-Allah. Dan di samping itu hendaklah kita berusaha menghindarkan diri dan keluarga kita daripada segala bentuk yang negatif, yang tak baik, segala bentuk yang boleh merosakkan institusi keluarga, institusi masyarakat, apalagi membawa kehancuran pada negara. Oleh itu peranan masyarakat, peranan semua pihak kami alu-alukan untuk kita sama-sama membantu, dan insya-Allah kami di kementerian sentiasa berusaha untuk melaksanakan yang terbaik demi rakyat Malaysia, untuk kita melahirkan keluarga Malaysia yang berjaya dan insya-Allah suasana yang selamat untuk kita hidup dalam sejahtera. Insya-Allah satu perkongsian yang baik. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Siti Zaliha Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita sama-sama hentikan keganasan terhadap wanita. InsyaAllah saya tinggalkan juga dengan apabila baginda Rasulullah SAW pernah pun berpesan dengan sabdanya, nasihatilah para wanita kerana wanita diciptakan daripada tulang rusuk yang bengkok, dan tulang paling bengkok daripada tulang rusuk itu adalah pangkalnya. Jika kamu cuba untuk meneruskannya, maka ia akan patah. Jadi lelaki dan wanita saling melengkapi, dan juga peranan lelaki sebagai ketua keluarga untuk menyantuni wanita itu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk kerana bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada anda.